Relax bro. Okey, kembali kita ke podcast Relax Bro episod ke-28. Jangan lupa follow kami di semua media social platform. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Untuk kelestarian podcast Relax Bro. Boleh pakai Dok? Ya. Okey. Diizinkan. Diizinkan. Itu sebab tu Dr. Fatul punya tu. Saya pinjam ke. Okey, kita nak update sikit berkenaan dengan Gaza. Kita pun dah lama tak cerita pasal Gaza. Sahabat-sahabat kita macam manalah keadaannya mungkin ni menyambut Ramadan. Lepas tu nak menyambut Syawal. Kita ni beruntung Dok. Negara kita ni aman damai. Aman damai. Kita boleh berpuasa. Boleh pergi buffet Ramadan. Boleh pergi bazar Ramadan. Tak terjangkau lah di pikiran keadaan macam mana di Palestin tu menyambut Ramadan. Dengan cerita menyambut Ramadan. Nak bersahur tu pun tak tahu bersahur apa lah agaknya. Nak berbuka tu satu hal lah. Kan? Nak sembahyang tarawih ni lagi. Subhanallah. Tak tahulah. Semoga kita dapat melihat keamanan sedikit lah di bumi Palestin insyaAllah. Jadi baru-baru ni kita ada update sikit Dok. Baru-baru ni UN Security Council telah pun bersetuju dan mendesak gencatan senjata serta merta di antara Israel dan Hamas. 14 ahli the Security Council ni setuju. Seperti biasa US dia duduk dalam berkecuali. Dia punya ketegak ni kata, kan? Dia punya perangai ni memang kita boleh expect lah. Dan juga desakan gencatan senjata serta merta sehingga tamat Ramadan. Maksudnya dalam bulan Ramadan ni kalau boleh tak ada perang. Supaya membenarkan orang-orang rakyat Palestin menyambut Ramadan dan beribadat tanpa ada gangguan perang. Dan juga mendesak satu persetujuan keamanan yang lebih berpanjangan dengan mendesak Hamas untuk melepaskan semua tahanan yang ada pada mereka. Ini kelakar. Dia suruh lepaskan tahanan Hamas. Dia suruh Hamas lepaskan semua tahanan yang ada. Tapi peliknya beribu tahanan tanpa yang diambil Israel tak perlu lepas. Israel punya tahanan tak lepas. Hamas ni minta 100% lepas. Israel tak sebut apa pun. Ini kadang boleh tahan juga perjanjian berat sebelah dia ni. Yang memang berat sebelah. Clear cut dia nak suruh lepas. Lepas tu dia kata perang bukan stop. Mana ada usaha menghentikan perang. Tak ada. Titik noktah tak ada. Tak ada. Ini mengarut lah. So yang ni saya rasa kita pun nak macam biasalah kita di negara kita ni tak boleh nak banyak buat benda lah. Kita boleh influence seperti yang apa yang dibuat oleh Perdana Menteri kita di Jerman tempoh hari. Oh bagus. Yang tu memang hebat. Saya rasa apa yang kita boleh buat di Malaysia ni, pemimpin-pemimpin kita macam Tok Mat yang berjaya membawa kepada naratif mengurangkan kuasa veto. Negara-negara yang memegang kuasa veto ni nak kurangkan kuasa veto ni pun I think it's not bad. I think we did good. Tok Mat tahniah. Dan juga tahniah pada Perdana Menteri kerana tak pernah kita stand down. Kita tak tampung kata without fear and favour. Without fear and favour. Steady. Sakan. Senator Wan Agil. Steady. Tapi tak boleh lagi lah. Ramai lagi tak habis tu. Kita ni bukan ada apa pun. Tapi yang di Jerman tu memang saya itu steady. Saya salute. Jadi kita pun di sini kita pun tak boleh nak banyak benda yang kita buat. Saya rasa di Malaysia, peringkat Malaysia ni itulah yang patut kita buat. Kita terus bercakap dan mendesak without fear and favour. Dan kita sebagai umat Islam dalam bulan Ramadan ni berdoa lah. Kita berdoa lah. Sama-sama kita berdoa. Ya Dok? Pendapat Dok? Sama. Kita doa saya supaya pun nak kata apa, saya tengok baru-baru ni video yang disebarkan oleh Merdeka Times. Merdeka Times. Dikatakan satu drone Israel punya yang mensasarkan civilian, orang awam yang tak bawa senjata, ditembak daripada atas 4 orang hancur. So tu saya kata ini semua lah UN punya hasil sebenarnya rubbish. Nonsense dan juga sampah saja. Dan terpulang lah ni nak kata apa katalah. Sebab apa? Sebab korang bukan usaha nak hentikan perang. Kau tak henti. Kau tak usaha untuk hentikan perang. Korang berfikir kata okey, berhenti sekejap. Tempoh jangka masa panjang. Tempoh jangka masa panjang apa? Orang nak supaya Now stop the war. Stop at all. Dah berapa bulan buat gerakan. Dah dekat 6 bulan dah. Oktober tahun lepas. Yang Amerika ni pun satu hal memang tak guna pun. Daripada Ukraine kau hantar tentera lah apa semua pergi selamat lah apa semua sekali. Yang Palestin kau buat macam ni pula. So jadi itulah sampah-sampah ni. Kita doa moga laknat Allah lah kat atas mereka. InsyaAllah. Bulan Ramadan ni. Okay, topik seterusnya yang kita nak cerita ni, topik selesa agak, topik yang quite interesting juga.
ada Menteri Besar beli kereta baru lagi. Dia kata lagi. Ada orang tanya, Menteri Besar beli kereta baru lagi ke? So, terbaru dikatakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi, membeli kereta baru lagi. Tapi dia kata dia tak beli kereta baru lagi. Dia beli kereta baru sebab kereta yang dia pakai ni dah pernah dipakai sejak zaman Datuk Seri Mukris menjadi Menteri Besar. Oh lama. Jadi nak maintain pun dah jadi lebih mahal, which it does make sense. For me it does make sense. Kalau dah pakai kereta tu and dia tetap berusaha untuk pakai kereta yang memang ada tanpa perlu membeli kereta baru, dan jika bila nampak kos maintenance kereta yang dia pakai tu lagi mengarut daripada dia bayar kereta baru, baik dia beli kereta baru. Saya rasa tak ada masalah pun. Dia nak beli, dia terpulang dekat dia lah. Dia Menteri Besar. Cumanya dari satu sudut yang lain, cara dia respon tu. Tapi dia beli kereta pun not bad. Kereta Hyundai Palisade Tak, dia punya respon. Dia kan stand akan. Honda dia panggil Honda. Dia kelolor. Dia punya respon dia kata, "Awak, aku boleh beli 2 biji." Kita kenal lah. Kita kenal tapi perangai dia. benda macam ni karakter dia macam mana kita tahu. Tapi macam saya lah, Dok. Saya dia bukan apa. Dia biasalah netizen. Ini untuk YB Sanusi jugalah. Biasalah netizen kan. Orang komen. Kemudian kita ni politician, orang politik. Orang politik ni tak larilah daripada komen-komen yang macam ni. Dia kadang-kadang akhirnya orang tengok orang politik pakai apa, pakai jam ke, orang pakai kereta ke. Nak cakap. Lepas tu orang compare dengan hasil kerja kita. Orang politik ni dia akan tengok hasil kerja. Rakyat ni dia akan tengok hasil kerja. You kerja you apa balik pulangan Perdana Negeri Kedah. Ni dengan isu-isu bola Kedah, dengan isu Kedah Agro apa? Company Kedah Agro lah. Yang katanya gaji tak bayar lah, apalah. Tapi tak apalah, itu YB uruskanlah dengan cara yang bijaksana. Sebagai Menteri Besar Kedah, jawab dan respon dengan baik kepada rakyat. Tapi dah buat macam mana, hakikatnya become the politician, itulah yang kita terima. Saya contoh macam kedai dekat saya lah. Kita ni kita nak berniaga benda-benda yang kita nak berniaga secara betul pun. Okey, tapi oleh kerana kita politician, susah. Dia tengok, politician. Ni mesti samun ni. Itu saya nak drive ke situ tu. Saya nak drive situ lah. Sebab jadi it's not fair lah. Jadi tapi nak salahkan netizen pun tak boleh, Dok. Sebab apa? Kita punya veteran our veteran in politics kadang-kadang membuatkan keadaan tu susah nak dibezakan oleh netizen. Kalau kita tengok ada isu-isu korupsi, kita have to accept the fact that during the time yang kita memerintah sebagai sebuah parti Barisan Nasional dan UMNO ni, zaman 60 tahun kita gagal nak menunjukkan bahawa ahli politik ni sebenarnya tak ada orang kata menyamun, tak menyamun ni semua ni. Sebab persepsi tu dibawa oleh parti lawan kita ni, dan kita gagal untuk deny persepsi tu. Sampai ke level kadang-kadang nak pakai jam ni, takut nak pakai jam ni. Takut. Kita pun pakai jam, apa rakyat pakai, kita pakai jam tu. Sebab apa? Kita sentiasa melihat kepada apa saja tindakan kita buat sebagai ahli politik akan translate kepada vote. Akan translate pada vote. Contohnya lah kalau kita letak satu karakter, satu sosok bernama Datuk Seri Johari Ghani, katalah dia bawa kereta Aston Martin DB8 pergi beli sok khabar. Letak dengan YB Yang Amat Berhormat Sanusi, bawa DB8 Aston Martin pergi beli sok khabar. Adakah rakyat akan cakap, ni kaki samun, Datuk Seri Johari Ghani ni kaki samun? Tak. Sebab kita tahu pasal dia dikenali awal sebagai businessman. Ya. Tapi kalau Yang Amat Berhormat Sanusi bawa, ada possibility orang cakap menyamun. Tak, inilah keadaan sebenar. Inilah realiti sebenar. Walaupun betul tak betul, tu nombor 2. Nombor 2. Realiti sebenar bahawa kita ada satu tanggungjawab. Kita ni lah ahli politik masa depan ni. Kita ada satu tanggungjawab yang sangat berat, Dok, untuk memperbetulkan persepsi netizen terhadap industri politik. Saya panggil industri politik sebab politik ni dah jadi satu industri. Dia jadi satu industri yang mana marketing, advertisementnya, marketingnya, fundraisingnya. So kita kena memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap ahli politik bahawa
akan sampai masanya bila ahli-ahli politik ni dilantik dalam jawatan-jawatan tertentu dalam GLC ataupun mana-mana sektor, tak adalah yang kata, kenapa lantik? Tak layak lantik, tak boleh lantik ahli politik. Tak boleh lah. Jadi, akan sampai satu tahap nanti, ahli politik ataupun mana-mana orang yang nak masuk politik akan tanya, buat apa kau masuk politik? Dia masuk politik ni macam mana tahu tak? Dia jadi fisabilillah. Masuk politik ni dia akan jadi fisabilillah. Maksudnya aku masuk politik ni hanya berjuang kerana rakyat. Tak apalah tak dapat gaji pun, tak apalah tak dapat makan pun, tak apalah tak ada jawatan pun. Macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Akhirnya kita jadi ahli politik ni sebab ada satu agenda. Agenda kita ialah untuk membawa negara ni pada satu destinasi yang kita rasa patut dia bawa. Jadi kita sebagai ahli politik ni bolehlah duduk dalam board-board GLC sebagainya. Cuma kenalah ada proses-proses dia. Janganlah mana-mana ahli politik yang tak ada sijil, tak ada kelayakan sepatutnya duduk jadi GLC sini. Tak ada even SPM pun. SPM je ni duduk jadi sekian-sekian jawatan. Tak boleh. Sebab akhirnya you want to be there, you must qualify. You mesti qualify you. Mesti ada merit. Mesti ada kelayakan. Barulah rakyat nampak, okay, kita boleh accept. Sebab saya ingat masa contoh sahabat baik Dok. Siapa? Boleh. Sahabat baik Dok tu. Siapa nama? Dr. Ashraf Wajidi. Bila beliau dilantik sebagai pengurusi MARA, ada suara terus direct cakap dia tak layak jadi pengurusi MARA. Pasal apa? Dia ahli politik. That doesn't make any sense. Yeah. He has a PhD in Islamic finance. Yeah. So takkanlah even pensyarah, even takkan, practice pun, even penasihat berbank-bank pun. Takkanlah sebab dia ahli politik, UMNO, Setiausaha Agung, dia tak layak jadi chairman MARA. So persepsi ni yang saya rasa kita kena, it's a hard work untuk pemimpin masa depan. Termasuklah mereka-mereka yang asyik nak main isu kalimah Allah ni, tak payah main isu kalimah Allah. Isu-isu macam ni nak kena betulkan. Yeah. Kan? Supaya akhirnya rakyat memahami bahawa industri ataupun sektor politik ni is more than us being a politician. Dan dia bukanlah kerja fisabilillah. So ada contohnya ahli-ahli politik yang duduk dalam jawatan kata tak nak ambil gaji ni semua. Bukan jangan. Fisabilillah semata-mata. Bukan fisabilillah semata-mata. Sebab ada ahli politik yang suka jadikan contohnya tak nak ambil gaji. Ini semua gimmick-gimmick yang jangan buat, bunuh semua orang ni. Pening ahli-ahli politik lain ni. Macam mana kita nak follow dia? Macam mana kita nak, sebab dia benchmark dia tu, kita tak ambil gaji. Saya kata, Dok, saya resign dulu jadi ahli politik. Saya pula, saya minat politik ni. Saya minat ni, minat untuk engage dengan masyarakat. Minat. Saya beza. Saya minat, saya suka balik kampung, suka tengok orang, suka pergi ziarah orang, suka bersembang dengan orang kampung, suka kita ada satu minat tersebut. So jadi kalau orang, sebab Dok daripada Perlis, so culture lain, nampak sedap ke arah tu. Macam saya ni ahli politik di bandar, terlebih kepada nak gated community, isu, gated community orang tak bagi masuk. Kita nak cerita pasal isu, kita nak cerita pasal polisi, cerita pasal dasar. So ini beza ahli politik macam di Perlis dengan ahli politik di Kuala Lumpur. Karakter-karakter kita semua berbeza. Jadi itulah. Kalau kita kekal dalam keadaan macam ni, Dok, beli kereta baru pun tak boleh. Sebagai menteri besar, ini pun nak dipolitikkan. Kata, ni tak boleh macam ni, sekian. Susah. Kita tak maju ke depan lah. So we need to be very mature about it. We need to be Cuma untuk OB Sanusi, ini politik biasalah. Tak apalah. Awak pun nakal, netizen pun nakal. YB pun sendiri nakal kan. Cuit-cuit orang. Jadi biasalah, welcome macam-macam lah. Betul. Okay, jadi itu je topik kita pada episod 28. Saya rasa banyak topik-topik yang kita bincang dan kita boleh ambil iktibar. Rasa bukan bukan setakat untuk penonton dan pendengar, tapi untuk kita jugalah. Untuk kita juga di Relax Bro. InsyaAllah jangan lupa follow kami di semua media social platform. Di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Semoga kami diberikan kekuatan untuk membawa lagi episod-episod yang akan datang dengan topik-topik yang sedap nak dibincang dan juga menarik untuk didebatkan. InsyaAllah kita akan kembali ke episod yang akan datang. Saya Wan Agil dan Dr. Fatul Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Relax bro.